إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أسباحهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قال الله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu kathiran minadh dhanni, jauhi oleh kamu akan kebanyakan daripada bersangka-sangka buruk. Inna ba'dadh dhanni, sesungguhnya setengah daripada sangka-sangka buruk itu ismun, ialah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mengintai-intai mencari-cari akan kesalahan, keaiban orang lain. Jangan buka, jangan cari keaiban, kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah mengumpat oleh setengah kamu akan setengah yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka gemar ahadukum oleh seorang daripada kamu an yakula, bahawa makan ia lahma akan daging akhihi, saudara seugamanya, maitan yang mati. Fakarihtumu, niscaya benci ia, tidak suka ia. Demikianlah halnya mengumpat. Maka masalah mengumpat ini adakah haram? Ya, ataupun harus? Kata Imam Qastalani di dalam kitabnya yang bernama Irsyadus Sar, kitab Irsyadus Sara, iaitu katanya Imam Al-Qastalani ditegah syarak akan kita mengumpat seseorang itu, tegah-tegah tu akan sebagai tegah haram, iaitu haram itu haram pada syarak lah, iaitu
wa yu'aqabu. Dah. Ma yu'aqabu bi fi'lihi wa yusabu bi tarkihi. Tu haram mana? Wa yu'aqabu bi fi'lihi wa yusabu bi tarkihi. Tu haram mana? Dijanji azab seksa pada mengerjakannya, di ala fi'lihi, di atas memperbuatnya. Dah. Wa yusabu bitarkihi, dan ala tarkihi, dan diberi pahala di atas meninggalkannya, mengopak tu. Jadi kata Imam Qastulani, ditegah tu akan sebagai tegah yang haram dengan ittifaq segala ulama. Dengan ittifaq ulama. Dengan ittifaq ulama semuanya dah. Tetapi adakah mengopak itu daripada dosa besar atau dosa kecil? Maka di sini ada sedikit khilaf. Nah, kata Nawawi di dalam Raudhah, dalam kitab Raudhah, menurut bagi Imam Rafi'i, Imam Rafi'i ini iaitu sezaman dengan Imam Nawawi. Dia khilaf dengan Imam Nawawi. Kalau Imam Ramli, Syekh Ramli, dia berkhilaf dengan Imam Ibn Hajar. Kalau Imam Rafi'i ni, dia berkhilaf dengan Imam Nawawi. Dia sezaman, satu zurung. Iaitu, ini kata Imam Rafi'i tu, iaitu adakah mengopak tu dosa besar atau dosa kecil tu? Daripada dosa kecil. Kata Imam Rafi'i dosa kecil. Kemudian diikutnya dengan cakapnya pula, iaitu Imam Rafi'i. Dia diikutkannya Imam Rafi'i itu dengan katanya pula, sungguhnya pengenalan dosa besar itu boleh juga diletakkan atas mengopak itu. Iaitu tarikh dosa besar tu boleh juga diletak atas mengopak tu. Dah. Kalau begitu, boleh dibayangkan dia dosa besar. Kalau begitu, boleh dibilangkan dia dosa besar. Boleh juga diturutkan juga. Kata Imam Rafi'i, mengopak tu dosa kecil. Kemudian diikutkannya dengan cakapnya pula, sungguhnya pengenalan dosa besar itu boleh juga diletakkan atas mengopak itu. Boleh juga. Kalau begitu, boleh dibilangkan dia iaitu mengopak tu dosa besar. Intah, habis dah. Masalah mengopak pada agama orang itu adakah berdosa juga? Dah. Jadi kita terus pada kitab Sairus Salikin lah. Pada muka surat 87. Qala Syekhul Mu'allif Al-Alim Al-Alamah rahimahullah ta'ala, berkata pesanih kita, pengarang kita, syekh kita, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kitab Sirus Salikin. Yakni, dan yang keenam, bermula yang keenam, iaitu perkara ataupun rupa mengopak yang diharuskan oleh syarak tu. Dan yang keenam, daripada 6 perkara, 6 rupa mengopak yang diharuskan oleh syarak. Ittifaq ulama bahawasanya mengopak tu haram. Sama ada mengopak tu dengan soreh atau dengan kinayah, yang memberitahu akan kejahatan orang yang tertentu, ataupun mengopak itu iaitu menipu orang tu dengan isyarat. Isyarat mana? Isyarat yang memberitahu akan kejahatan orang yang tertentu. Ketiganya, mengopak orang dengan suratan, dengan status viral, dengan mesej. Iaitu mengopak orang, mengopakkan orang dengan suratan yang memberitahu akan kejahatan orang yang tertentu juga. Itu mengopak tu. Tiga jenis tu. 3 tu. Maka kesemua tu ittifaq ulama haram dia. Namun begitu, syarak mengharuskan 6 rupa mengopak. Dan daripada 6 itu, kata musannif kita,
harus menyebutkan akan kejahatan orang yang telah masyhur akan fasiknya orang. Seperti orang yang masyhur dengan berzina pertama sekali. Orang itu memang masyhur dengan berzina. Atau masyhur dengan berliwat. Memang masyhur dengan perbuatan berliwat LGBT. LGBT. Atau orang yang masyhur dengan minum arak. Masyhur dengan minum arak. Atau barang sebagainya, iaitu barang sebagainya berzina, berliwat atau minum arak. Dan kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, salathatun la ghibata lahum. La ghibata lahum. Kena baca la ghibata lahum lah. Ada. Anna la tansibun nakirat bi ghairi tanwin. La ni dia mengapa menasabkan isim nakirah dengan ketiadaan tanwin. Tiga, yakni tiga golongan. La ghibata lahum, tidak ada jenih mengupak baginya salah satu tu. Tiga golongan. Pertamanya bagi salah satu tu sahibu lahwin wal fasikul mu'mini wal imamul jairi. Artinya kata Imam Hasan al-Basri, tiga orang, yakni tiga golongan orang ataupun tiga kategori orang. La ghibata lahum, tiada haram atas orang yang mengupak bagi mereka itu tiga orang ni. Pertamanya orang yang bid'ah. Yakni bid'ah pada i'tiqad. Bukan bid'ah pada muamalah ibadah. Adapun dalam ibadah, kita mazhab Syafi'i siap dah, tetap dah, terbahagi di atas 5 hukum. Harus, wajib, haram, makruh, sunat. Tu dah, tetap dah. Atas 5 hukum. Adapun maksud kata bid'ah sini, bid'ah pada akidah, pada i'tiqad. Kenapa? Kerana imam-imam kita, sama ada Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, mereka itu berkhilaf pada furu' masail. Agama berkhilaf, tidak sepakat, tapi pada akidah mereka satu. Kerana faham daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu jami'a. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dinil haq, dengan agama yang sebenar. Wa la tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Iaitu ulama mufassirin mentafsirkan jangan kamu berpecah belah dengan mana? Ai fi usuluddin, jangan kamu berpecah pada humbi agama, iaitu pada akidah, pada dasar humbi agama itu. Adapun pada furu'uddin, masail dalam bab fiqh ini jelas mereka ulama itu berkhilaf-khilaf. Maka khilaf ulama mujtahidin termasuk dalam kata ikhtilaful ummati ayil mujtahidin rahmat. Berkhilaf-khilaf umat aku yang mujtahid itu ialah rahmat. Jadi di mana dikatakan khilaf ulama itu sebagai bid'ah? Apakah ulama itu tidak faham ayat Quran? Perintah Allah Ta'ala wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Apakah yang dimaksudkan jangan berpecah belah? Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Bercerai pada perkara apa?
Jelas di sana yang dimaksudkan di sana, jangan kamu bercerai-berai itu iaitu pada akidah agama. Sebab tu sama ada Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Hanafi. Mereka itu bersatu. Sama pada akidah mereka itu. Iaitu mereka tidak berpecah belah pada akidah, walaupun pada furu' masail fikihnya mereka itu berkhilaf-khilaf. Itu satu rahmat. Yang jadi laknatnya berpecah belah pada akidah. Tu tak boleh. Kenapa? Terbezanya kita dengan orang kafir Yahudi, Nasara tu pada akidah lah kau. Ada pada zahir kita kebanyakan sama kadang-kadang. Sama. Tapi sama tu tak sepertinya tiru mereka. Masing-masing ada tempat ambilan masing-masing. Kita tempat ambilan kita iaitu Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas ulama'. Dah. Dalil kita ni kena bertaklid. Dalil kita kena bertaklid. Jelas Allah Ta'ala perintahkan kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu akan ahli zikir, yakni ahli Quran. Orang yang betul-betul faham akan Quran. Mereka yang mampu istinbat hukum daripada Quran. Dengan kaedah, dengan uslub mereka tersendiri. Dah. Jika kamu tahu, hendaklah kamu bertanya kepada mereka, iaitu mujtahidin. Mana ikut turut imam-imam mujtahidin. Maka jelas kita turut. Di Malaysia kita ni sudah masyhur, sudah ma'ruf dengan mazhab Syafi'i. Kita turut mazhab Syafi'i, pembahagian bid'ah iaitu bid'atani, dua bahagi. Satu bid'ah mazmumah, yang satu lagi bid'ah mahmudah. Bid'ah yang dicela, yang menyalahi syarak, yang tidak ada nas daripada Quran, hadis, ijma' ulama', maka itu dia bagi mazmumah. Dan bid'ah yang mahmudah, yang dicela, yang dipuji, iaitu yang ada tempat ambilan dia daripada Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas ulama', maka itu dipanggil bid'ah yang mahmudah. Adapun bid'ah yang masuk sini iaitu bid'ah pertama sekali ada orang yang bid'ah, iaitu mengupak kita, mengkhabar kita, menyatakan orang yang bid'ah. Ini bid'ah pada i'tikad dia. Bid'ah pada i'tikad dia dah. Maka itu harus. Seperti yang disebut mengupak pada agama orang itu, adakah berdosa juga? Mengupak pada agama dia panggil dah. Kata Imam Ghazali dalam Ihad lah, saya ambil daripada kitab lain dah. Telah berkata satu kaum, la ghibata fid din, tidak ada jenis mengupak fid din pada agama. Pada masalah agama tak ada jenis mengupak. Kerana tidak haram mengupak pada masalah agama. Tiada nama mengupak pada agama. Walaupun rupa tu mengupak, tapi tidak dikatakan mengupak. Rayahnya setara mana? Jikalau, kait dia, jikalau benci orang yang kena umpak itu sekalipun. Jikalau orang yang kena umpak itu dia benci sekalipun. Tu kata setengah ulama'. Kerana mengeji barang yang dikeji oleh Allah Ta'ala. Kerana kita mengeji barang perkara yang dikeji oleh Allah Ta'ala, maka tafriqnya menyebutnya iaitu barang yang dikeji, yang dibenci oleh Allah Ta'ala tu, dengan berbuat maksiat dan mengejinya itu harus. Kata setengah ulama, harus. Berkata satu kaum, ilat kata harus tu supaya jadi satu teguran. Tu ilat supaya jadi satu teguran. Bermula dalil yang menunjukkan atas harus mengupak pada agama itu. Ni dipanggil ni mengupak ni. Harus mengupak yang harus pada agama ni, pada bid'ah ni. Bid'ah pada akidah ni. Dah. Ataupun bid'ah pada ibadah yang menyalahi ijma' ulama' yang syadz. Dah. Seperti apa? Talak 3. Boleh rajak balik. Tu syadz, batilah. Talak 3 boleh rajak balik. Tanpa muhalli. Itu syadz.
Atau syaz. Dah. Menyalahi ijma' ulama syaz. Tu boleh. Dah. Tu. Dah. Bermula dalil yang menunjukkan atas harus mengupak pada agama itu. Ialah barang yang diriwayatkan bahawasanya telah disebut orang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu perempuan. Perempuan mana? Yang banyak puasanya dan sembahyangnya perempuan. Tetapinya mencabul jirannya perempuan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia perempuan isi neraka. Banyak perempuan ni. Banyak dia semaya, banyak puasa tapi duk memaki jiran. Nabi sebut terang-terang, Nabi kata, ya perempuan isi neraka. Maka mengupak yang seperti ini. Di mana ni? Ni perempuan ni, hak suka mencabur saudara ni, jiran ni. Tidak mengapa kerana berhajat kepada mengetahui hukumnya. Berhajat. Tak dapat tidak nak tahu hukum ni mana. Kerana berhajat kepada mengetahui hukumnya dengan soal. Dengan soal ada. Soal. Dengan pertanyaan, tanya. Tak dapat tidak kena tanya. Baru tahu hukum dah. Tidak asal maksudnya mahu memperleceh dan memperhinakan. Asalkan dengan maknanya, asalkan tidak ada maksud kita nak memperlekeh dia, nak menghina dia. Ada nak mengaib dia, nak tahu hukum tak apalah. Nak tahu hukum tak apalah. Masalah. Masalah lagi. Masalah lagi, kita mengupak dan mengadukan kita mengupak dan mencaci tukang riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Kita mengupak dan kita mencaci tukang riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi pula dalam Syarah Muslim, dan ada pun mencaci tukang riwayat hadis dan saksi-saksi dan tukang jaga zakat dan jaga wakaf-wakaf dan yang menjaga harta anak yatim dan sebagainya lah. Iaitu mereka yang wajib mencacinya pada waktu berhajat, mencacinya. Ada. Dan tiada harus menutup apa keaiban anak yatim dan sebagainya itu. Dan tiada harus menutup apa keaiban yang diperbuatnya di atas hadis Nabi SAW. Dan tiada harus menutup apa keaiban yang diperbuatnya di atas hadis Nabi SAW. Tukar riwayat hadis tu. Ta'aruf. Mana hari tutup, kena buka. Atau atas saksi-saksi, atau atas harta wakaf dan zakat dan harta anak yatim dan sebagainya itu. Maka tiada harus menutup keaiban mereka itu. Mereka mana? Mereka yang tukang riwayat hadis Nabi SAW. Tukang jaga-jaga zakat, jaga harta wakaf, jaga harta yatim. Dia buat seleweng, buat penyelewengan pada hadis Nabi SAW. Buat ataupun kalam-kalam ulama, perkataan ulama, dia buat menyelewengkan perkataan ulama. Ulama tak ayat gitu. Dia kata gitu. Misal kata Imam Syafi'i sebut kata al-bid'atu bid'atani ataupun al-bid'atu darabani. Mazmumun mahmudun. Tiba-tiba dia rakyat, tak ada Imam Syafi'i rakyat gitu. Mana dia menyelewengkan perkataan ulama. Yang jelas ulama sebut. Bahkan bukan kata Imam Syafi'i dia sebut bid'ah terbahagi dua. Ibnu Tamayyah sebut dalam kitab Majmu' dia. Ada. Bid'ah tu dua bahagi. Ada. Bukan makna kullu dengan makna
Jami' kullu dengan makna majmu'. Kebanyakan, bukan makna kullu dengan makna sekalian. Dah. Kullu tu dengan makna majmu'. Ai dengan makna ba'dha, setengah ataupun kebanyakan. Jadi tak harus kita menutup keaiban hak ada pada tukang-tukang riwayat hadis ataupun tukang-tukang yang tukang-tukang yang menyatakan kalam-kalam ulama dengan seleweng. Ada ataupun yang menjaga-jaga zakat yang menyeleweng, ataupun yang menjaga wakaf, harta masjid, duit abang masjid yang menyeleweng, ataupun yang menjaga harta anak yatim yang menyeleweng. Tak harus kita tutup akan keaiban mereka itu. Atau saksi-saksi yang menyeleweng, saksi dusta, saksi tipu. Tak harus kita tutup keaiban mereka. Tak harus tu apabila adalah orang yang mau mengumpat dan mencacinya dan menegur itu orang yang mustahak mengumpat menegurnya. Orang yang mustahak mengumpat menegurnya. Apabila adalah orang yang mau mengumpat dan mencacinya dan menegurnya itu orang yang mustahak mengumpat menegurnya. Tiadalah bernama cacian itu umpat yang haram, bahkan ia setengah daripada nasihat, yakni lurus hati dan baik budi bicara. Maka ini hukum ijma' ulama atas harusnya. Ijma' ulama atas harusnya. Mana orang mustahak tak boleh, kata rakyat tak boleh kat iPad dia tu. Ini adalah ada disebut pada syarah di tepi kitab Qastolani. Dan katanya pada tempat lain lagi, yakni kata Imam Qastolani lagi, bahkan wajib ia kerana memeliharakan syariat. Bahkan wajib kerana memeliharakan syariat. Satu. Dan kedua, orang yang fasik. Ni masuk balik dah. Masuk balik kita kitab ni. Dan kedua, orang yang fasik, mana harus mengkhabarkan, menyatakan ataupun mengupak orang yang fasik. Orang fasik mana? Yang menzahirkan ia orang yang fasik tu akan maksiatnya. Maksiat itu sekira-kira jikalau dikata oleh orang, maknanya ditegur dah oleh orang akan kejadian itu, nescaya tiada ia orang yang fasik itu benci akan yang demikian itu, tiada ia benci akan yang demikian itu. Mana tak benci, dia tak tinggalkan akan fasik dia tu, maksiat dia tu, dia tak benci maksiat dia tu. Orang tegur-tegur buat tak reti je. Dia tak benci maksiat dia tu. Jadi masalah mengkhabarkan satu orang itu yang fasik, ataupun kita mengkhabarkan satu orang tu dia alim tetapi dia fasik, adakah harus? Ya. Hukum dia harus ke? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim pula, apabila engkau melihat satu orang yang alim, ia pergi balik mengerjakan jahat atau ia berbuat bid'ah, dan banyak orang mengambil ilmu daripadanya. Banyak orang mengambil ilmu daripadanya. Lepas tu serta ditakuti atasnya memberi mudarat. Kita takut dia tu memberi mudarat pula, memberi mudarat pada orang yang banyak. Maka harus atas engkau nasihatnya. Harus nasihatnya. Orang alim yang gimari tu buat bid'ah atau buat jahat tu, harus tu nasihat dengan menerangkan halnya. Lepas tu dengan apa? Dengan niat memberi nasihat. Intah. Tu kata Imam Nawawi. Harus
Tak boleh wawa, tak boleh masyur pada orang. Hanya boleh kita bagi nasihat dia. Harus nah, kata Imam Nawawi. Harus. Tu lagi dah. Tu. Itu pada masalah mengupak orang yang bid'ah, orang fasik. Dah. Atau menyebutkan aib lah. Suka buat kerja apa? Kerja berzina, berliwat atau minum arak lah. Ni pada masalah mengkhabarkan orang, pada masalah menyebutkan orang, mana menyebutkan orang, menyatakan orang, mengupak orang lah. Yang terang-terang jahatnya. Seperti terang ia minum arak dah, dan terang ia berjudi. Sekiranya disebut di hadapan di hadapannya akan jahatnya itu, tiada ia benci dan tiada ia marah tu, maka boleh disebut. Dia kata si Anu itu tak diminum arak, si Anu itu tengah berjudi, si Anu itu tengah mengejek-ngejek orang dan sebagainya. Boleh. Dah. Pendek kata, masalah mengupak ni ia datang daripada 8 sebab. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya. 8 sebab. Pertamanya, diumpat akan dia kerana hendak menghilang akan marah dirinya. Yakni apa kalau orang yang mengupak itu ada marah dalam hatinya akan orang yang diumpaknya, maka ia pun mengumpaknya kerana memuaskan hatinya. Satu sebabnya. Sebab punca-punca boleh jadi mengupak tu. Punca-punca mari nak mengupak tu ada 8, kata Imam Ghazali. Satunya ada kerana hendak menghilang akan marah diri. Yakni apa kalau orang yang mengupak itu ada marah dalam hatinya akan orang yang diumpaknya, maka ia pun mengupaknya kerana memuaskan hatinya. Satu. Keduanya, menurut perbuatan talang-talang dan bersuka-suka dengan dia mana? Dengan dia talang-talang tu. Menyebut-nyebutkan kekejian orang dan bersuka-suka dengan mempertawakannya nyanyi orang. Dan bertolong-tolong mendatangkan keji atas kata keji lagi. Keduanya sebab bersuka-suka, torok perangai saing-saing, supaya hati-hati. Yalah, hati-hati mengupak. Tu ada sebab apa? Torok, bersuka-suka, tolong-menolong, mendatangkan keji atas kata keji lagi. Hak ni kata gini, tolong lagi, tambah lagi perkataan XG tu. Yang ketiganya, diumpat kerana ada rasa dalam hatinya akan orang yang diumpatnya itu. Jika tidak ia dahulu mengupak, mencacinya pasti ia dahulu mengupak pula. Itu orang dia berasa ni, hak ketiganya puncanya sebab aku ni kalau tak ngopak dia ni, tak sebut dia ni gini-gini, dia dulu sebut aku ni. Tu yang ketiganya, mari berasa nak ngopak tu sebabnya takut kalau tak sebut dia ni dulu, dia dulu sebut aku. Baik sebut dia dulu, viral dia dulu. Aku ni duk balah-balah dengan dia. Kalau aku tak viral dia ni, dia viral aku. Aku viral dia dulu lah. Gitu lah misalnya. Yang keempatnya, orang yang mengupak itu ada mau lepas diri daripada barang yang dikejinya. Dia nak lepas diri daripada barang yang perkara yang dikejinya. Langsung dia umpaknya.
Dan disebutnya orangnya bersifat dengan barang yang dikejinya itu. Seperti dikatanya, bukannya aku berkata si anu jahat, Muhammad yang mengatakan si anu jahat atau sebagainya. Keempat tu dia nak melepas diri dia. Nak melepas diri dia dah. Daripada barang yang dikejinya. Dah. Dia kata kau orang itu bomba, lepas tu nak melepas diri dia. Dia pun pergi sandar ke orang lain. Bukan aku kata, si Muhammad tu kata gini. Tu. Nak melepas diri. Yang kelimanya, ada mengupak itu kerana ia mau mempermegah dirinya, lalu diumpatnya orang lain. Ia pun berkata, aku bukannya macam si anu itu, bodoh, tidak mengerti, kebau, cocok hidung, misal kata. Tu. Aku bukan bodoh macam netizen tu. Bodoh, IQ rendah. Kebau kena cocok hidung. Tu mengupak tu. Mengupak tu kerana apa tu? Itu mengupak peseng tu dia panggil apa? Waktu nak mempermegah dirinya tu. Dah. Yang keenamnya kata Imam Ghazali lagi, mengupak ia sebab dengki ia akan orang yang diumpatnya itu. Seperti dia katanya, apa guna dihormatkan orang rupa itu? Buat apa nak hormat orang lagu tu, orang jahat akhlak, buruk akhlak tu. Tak boleh ikut, kalau molek tak apa juga. Tu sebab dengki. Dah. Apa guna berkawan dengan orang rupa itu, buruk, kotor dan miskin dan sebagainya. Itu dia panggil. Yang keenam, mengupak sebab dengki. Ketujuhnya, mengupak itu kerana mau suka, tertawa. Lalu disebut, si anu itu capek, kecok. Si anu itu bila bercakap, cukup hero mulut dengan langkah, dengan apa, dengan lengoh, matanya macam mata kerbau. Gitu dah. Ia pun tahu, berkoh-koh, berdekah-dekah ketawa. Ngupak tu sebab nak tertawa-tawa. Sebab nak suku, nak gelak buat bagian menganjing, buat lawak. Tu ketujuh. Ngupak sebab mahu melawak. Buat bahan gelak humor. Yang ke-8nya mengupak tu kerana mempeleceh dan ejek-ejek main-main. Tu ejek main-main. Kerana nak mempeleceh, ejek main-main. Tu ke-8. Pertama mengupak kerana mau suka-suka, buat lawak. Itu semua 8 tu. 8 sebab tu mengupak tu. Jadi yang harusnya ketiganya, daripada kata salah satu, la ghibata lahum sahibul lahwin wal fasiqul mu'minin wal imamul jairi, iaitu yang ketiganya, iaitu raja-raja yang zalim. Maka tiada haram, yakni harus atas seorang menyebutkan akan pekerjaannya raja yang zalim itu. Harus raja-raja yang tidak adil, raja zalim, maka harus menyebutkan kejahatannya. Harus ta'arif dah. Syahdan, ay hadha syahdan, ay iza alimtum misla syamsi fashhadu, wallahu ta'ala alam. Ay alimun subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka